Oke guys, perkara ni semakin serius. Aku rasa pada mulanya aku cuma share di ruang komuniti SRTV, tapi aku rasa patutlah aku buat satu video khas mengenai benda ni. Dia lebih kepada kesedaran lah, kesedaran untuk kita, kesedaran untuk player-player yang ada di saingan Liga Super, Liga Tempatan kita ni. Dan of course satu lagi adalah untuk bilang orang kita punya tanggungjawab kita lah sebagai rakyat. Sekiranya ternampak insiden tersebut, siapa-siapa yang terdampak, mohon tampil untuk membuat laporan dan membantulah. So itu adalah yang ingin aku sharekan dalam video ni. Pada mulanya again aku tidak mau share benda ni pasal bagi aku ianya agak teruk dan juga serius. Aku risau juga bila orang mood aku untuk layan bola sepak bola kita ni terganggu, mood anda terganggu, lepas tu keseronokan dah hilang. Lebih kurang macam tu. Kerana apa yang aku nampak di sini ia melibatkan nama-nama besar di saingan Liga Super ni. Dimulakan dengan Mat Yan, selepas tu diikuti oleh Faizal Halim. Ini adalah kes paling teruk. Memang aku celah lah siapa yang buat benda ni. Dan seterusnya Syafiq Rahim guys, pemain senior kita pun terlibat juga dalam kes jenayah ni. Bukan dia yang terlibat, tapi dia pun dianiaya juga. Maksud aku sorry ya, dianiaya juga. Di mana untuk news Syafiq Rahim ni yang baru dikeluarkan hari ni, so membuatkan aku okay lah, that's it lah, aku akan keluarkan sudah video ni. So aku mulakan dulu dengan Mat Yan guys. So Mat Yan telah dipukul di kaki dan juga di kepala dan disamun mengikut laporan tersebut, dan ada beberapa suspek jugalah telah tengah di soal siasat sekarang ni, tapi menurut laporan polis belum ada lagi apa-apa penyelesaian untuk menutup kes ni lah. So apa yang pelik untuk kes Mat Yan ni sebenarnya, kalau ikut apa yang aku baca, pelaku tu sebenarnya memulakan dengan memukul Mat Yan di bahagian kaki terlebih dahulu, selepas itu baru kepala. Kalau ikut kronologi lah, lebih kurang macam tu, dimulakan dengan kaki. Ini adalah merupakan bagi aku macam satu jenayah yang dirancang dan memang disengajakan, kemungkinan besar juga berniat untuk menamatkan kerjaya beliau. So apa lagi yang paling penting dalam bola ni guys, paling utama yang dipakai ialah kaki. Dan seterusnya dikatakan dirompak juga dan kerugian dianggarkan 5,000. So bagi aku kalau macam merompak tu, itu adalah mengabui mata kita ataupun pihak berkuasa yang seolah-olah menunjukkan macam kes ni adalah kes samun saja. Dia tidak ada mengena dengan niat sengaja untuk mencederakan atau niat untuk menamatkan kerjaya beliau. So itu cara aku melihat kes ni lah. Again ini pandangan aku saja guys, bukan aku bilang benda ni bukan betul terjadi pasal macam tu. Again ini pandangan aku saja, kerana bila kamu baca laporan tu memang agak pelik lah, itu boleh katakan. Dan seterusnya untuk Faizal Halim pula guys, si Miki, aduh ini memang aku celah lah benda ni. Come on lah, Miki adalah one of my favorite player juga di saingan Liga Super ni. Aku nak kisah apa tim dia wakili, aku nak kisah apa dia buat kepada Sabah FC. Bagi aku itu adalah adat bola, pasal dia memang mempunyai kemampuan yang cukup bagus. So ini laporan mengatakan dia disimbah asid, tapi sejenis asid yang pekat lah. Okay, so maksudnya asid ni memang dangerous. Dan waktu mula-mula kes tu, kalau kita ikut gambar tu, dikatakan second degree burn. Tapi apabila telah diantar ke intensive care, dikatakan pula oleh doktor ini adalah fourth degree burn. Buat anda yang belum tahu lagi apa jenis-jenis burn ni, so aku akan kongsikan kamu di gambar ini, di mana second degree burn ni dia lebih kepada bahagian atas kulit saja. So paling teruk pun boleh blister lah macam tu. Tapi fourth degree burn ni guys adalah satu benda yang agak serius. Dia mengakis kulit, mengakis isi. Bila sudah isi atau muscle tu kena hakis, so urat, saraf apa semua memang efek, dan boleh juga sampai ke bahagian tulang. So kes Miki ni merupakan satu kes yang cukup teruk. Kalau kita baca pula laporan-laporan tu, Miki sendiri pun memang orang berada di dalam kesakitan sekarang ni. So kita doakan yang terbaik untuk Miki. Kita doakan ada benda ataupun ada ubat yang boleh, dan doktor jugalah, dan of course keizinan daripada Tuhan juga agar Miki sembuh sepenuhnya dan mampu kembali beraksi di saingan Liga Super. Tanpa kehadiran Miki ni,
bagi aku agak hambar sikit lah. Pasal aku pun memang follow Mickey punya match juga. Dan dikatakan Mickey akan diberi masa rehat yang cukup panjang. So Selangor sendiri pun agak kecewa dengan benda ni sehingga mereka sendiri meminta untuk ditangguhkan dulu perlawanan Piala Sumbangsi yang menentang JDT ni yang berlaku tidak lama lagi. Minta tangguhkan dulu kerana risau akan keselamatan pemain-pemain mereka dan juga orang atasan di Selangor ni pun telah diberi hugutan dengan melalui telefon lah. Itu pun benda yang merisaukan mereka juga. Dan apa yang satu lagi benda yang aku terkejut juga baca, sehingga di mana lokasi mereka di hotel mereka pun dapat diketahui umum. Itu yang membuatkan mereka ingin ditangguhkan dulu perlawanan Piala Sumbangsi ni bagi again menjaga keselamatan pemain-pemain, staff-staff dan apa-apa yang orang yang terlibat untuk pasukan Selangor ni lah. Dan seterusnya guys, seperti mana aku katakan tadi, ini adalah perkembangan atau berita terkini sewaktu video ni dikeluarkan. Syafiq Rahim pula menjadi mangsa seterusnya. Okey, aku sebut mangsa seterusnya ni bukan aku bilang benda ni berkaitan, bukan dilakukan direncana oleh satu orang. Aku nak pasti, so aku nak mau cakap macam tu. Tapi again, kalau dari segi mau cakap kebetulan tu macam mungkin boleh jugalah. Pasal dia berlaku dalam masa jangka yang terdekat lah. Tapi Syafiq Rahim, Alhamdulillah, tidak serius, hanya melibatkan kereta beliau saja di mana telah diketuk dengan menggunakan tukul sehingga cermin belakang kereta beliau pecah. So selepas kejadian tu, pemandu motosikal tu kalau kena silap sempat lagi lalu dan tunjukkan tukul kepada Syafiq Rahim. So again, dengan cara tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, nampak di sini memang ini adalah benda yang disengajakan. So untuk daripada ketiga-tiga kes ni, kalau aku katakan sekali lagi sama ada ianya berkaitan atau tidak, aku tidak boleh katakan sedemikian. Tapi kalau kita cuba teliti, nampak gayanya memang again benda ni memang disengajakan, bukannya terjadi secara spontan macam tu. Dan seolah-olah nampak memang terancang. Tapi setakat ni polis buat masanya sewaktu video ini dirakamkan, polis menafikan yang benda ni berkaitan, ada sangkut paut di antara player-player di sini, di antara player-player tersebut menyangkalkan ada sangkut paut dengan satu individu ataupun buki yang melakukan benda-benda tersebut. Berbahaya guys, cukup berbahaya. So aku harap benda ni tidak akan menular ke Sabah ataupun Sarawak dan juga ke tempat-tempat lain dan juga player-player lain. Dan aku sertakan pula, adakah patut untuk player-player mendapatkan khidmat bodyguard untuk menjaga keselamatan mereka. Ini pun adalah merupakan satu benda yang bagi aku perlu dibincangkan, perlu dilihat oleh FAM juga dan juga klub-klub. Dan ada juga FAM atau MFL mencadangkan player-player yang utama saja, yang taraf bintang saja yang diberikan khidmat bodyguard, yang perlu dimasukkan ke dalam kontrak sekiranya ingin memiliki player tersebut. So again, benda ni melibatkan kos juga. Kalau kita mau hire bodyguard, aku tak tahu berapa upah bodyguard. Messi, dia punya bodyguard memang mahal gila. Dia memang punya kebolehan martial art juga. So aku tak tahu berapa Messi bayar. So just imagine je lah. Okay, mungkin kita bayar 5,000 lah untuk mendapatkan khidmat bodyguard yang cukup bagus. Tapi sekiranya ada orang berniat untuk melakukan perkara sedemikian lagi untuk mana-mana individu, di offer lebih tinggi daripada gaji mereka yang diberikan, kamu rasa itu tidak akan mengganggu juga kah? Itu benda yang perlu difikirkan juga. Gaji player-player kita pun, budget kelab pun kita kena tengok juga. So macam aku rasa benda ni bagus untuk dikemukakan, tapi again, adakah kelab-kelab lain mampu untuk menyediakan khidmat bodyguard dengan memakan kos yang cukup tinggi juga. Itu adalah perkongsian aku untuk benda ni guys, update terkini. Aku cuma sekali lagi ingin membuka mata kita melihat benda ni secara serius. Kalau kamu rasa ada benda-benda yang kurang menyenangkan, especially komen-komen di bahagian Facebook fanpage ke apa-apakah, sampai masanya untuk kita bilang orang sekali lagi ambil serius benda tu lah. Jangan macam tengok benda tu remeh, lebih kurang macam tu. So again, aku kesal dengan benda ni. Aku harap Syafiq Rahim ni adalah insiden yang terakhir yang akan berlaku di sebelum bermulanya saingan Liga Super ni. Aku harap tidak ada player-player lain lagi yang akan terlibat
Dan aku berharap juga player-player lain dan orang bersedialah mengutamakan keselamatan mereka, family mereka mulai sekarang ni. Dan of course kita jugalah, okay? Kalau dia orang pun boleh kena, kita ni apalagi kan, mana tahulah, mana tahu saja. So letak komen kamu di ruang komentar di bawah pula guys mengenai isu ni. Aku juga ingin mendengar pendapat kamu mengenai isu ni lah. So sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.